Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, kita sambung. Kita punya diskusi live. Sorry tadi ada gangguan, ada call masuk. Jadi dia terputus. Jadi minta bersabar, minta maaf kerana terputus live tadi. Kadang-kadang bila gangguan datang ni menimbulkan kemarahan. Tapi tuan-tuan, yang penting tuan-tuan tetap setia dengan saya. Kita sambung kita punya diskusi. Saya Ustaz Bosan, kita sedang buat live bincang tajuk amalan-amalan terbaik di 10 akhir Ramadan. So sekarang kita masuk tentang cerita. Muslimin yang saya mulakan, kita ulang baliklah cerita tadi. Jadi Umar datang bertemu dengan tentera-tentera Islam. Umar tengok, perhati, kata Umar, Allah tak berikan kamu kemenangan. Kamu bertahan, tak menang-menang. Kalah pun tidak. Kamu tak menang sebab kamu telah tidak laksanakan 3 sunnah. Yang pertama, kamu saf solat tidak betul. Betulkan saf solat. Yang kedua, saf tidak rapat. Rapatkan saf. Hati pun rapat mesra. Kemudian kamu tidak bersugi. Gosok gigi sebelum solat dan sebelum tidur. Amalkan 3 sunnah ni, kata Umar. Pasti kamu akan mencapai kejayaan. In tansurullah yansurkum. Kamu tolong Allah, Allah pasti akan tolong kamu. In tansurullah yansurkum. Kamu tolong Allah, pasti Allah akan tolong kamu. Cara mana nak tolong Allah? Ikut sunnah Rasulullah, iaitu amalkan sunnah. Muslimin yang saya mulakan, jadi sahabat-sahabat, Umar betulkan saf dengan pedangnya. Tumit kaki. Betulkan saf para tentera Islam dengan pedangnya. Jadi muslimin yang saya mulakan, kena gosok gigi. Hati bersih daripada gigi yang bersih, insya-Allah. Kata-kata pun akan yang manis-manis, yang bersih. Muslimin yang saya mulakan, itu nasihat Umar. Sah betul, niat betul. Ikhlas kerana Allah. Bukan pergi perang kerana niat keduniaan, ghadimah dan seumpamanya. Dan sah kena rapat supaya mesra hati kaum muslimin ini. Tidak bergaduh antara sesama tentera Islam. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua. Ada seorang ulama, dia ni bermimpi. Dengar cerita ni. Ada seorang ulama, dia bermimpi yang dia ni mati. Ada ulama tu mimpi dia mati. Bila dia mati, dia dikebumikan. Bila dikebumikan, ulama tadi bangun dan berjalan-jalan di kubur. Bila dia berjalan, dia jumpa dengan seorang pakcik duduk di satu kubur. Kubur tu gelap, suram. Pakcik tadi pun muka masam, sedih je. Pakcik tadi sedang mencakar-cakar tanah. Tanya ulama, wahai pakcik, mengapa pakcik mencakar-cakar tanah ni? Cari apa? Dia kata, aku cari pahala lah. Aku cari pahala. Aku dulu kurang beramal. Kadang-kadang ala kadar saja beramal. Aku kurang pahala. Tanya ulama, wahai pakcik, pakcik ada tak anak yang masih hidup di dunia? Ada, tapi dia sibuk dengan dunia, dia lupa nak berdoa kepadaku. Kata ulama, wahai pakcik, sabar. Nanti saya akan bagi tahu pada anak pakcik supaya dia berdoa untuk pakcik. Berjalan lagi, akhirnya ulama tu yang mimpi tu, ini masih dalam mimpi, dia jumpa seorang pakcik. Ulama tadi jumpa seorang pakcik yang kuburnya terang, cantik, indah, wangi, ada bunga-bunga. Pakcik tadi senyum, happy. Ada makanan daripada syurga, ada makanan daripada syurga, ada pakaian cantik daripada syurga. Jadi ulama tadi terkejut. Oi, hebatnya pakcik. Wahai pakcik, pakcik ni mengapa kubur terang, cantik ni? Pakcik ni ulama ke? Banyak mengajar? Tak. Saya ni orang biasa. Pakcik ni suka derma ke? Tak. Aku ni orang biasa, tak ada duit sangat. Ala kadar je. Pakcik ni mati syahid ke dulu? Tak. Aku ni bukan pejuang. Aku ni orang biasa. Habis mengapa pakcik
kubur terang ni? Tak ada apa. Aku dulu tak suka bergaduh dengan orang. Bila bergaduh, aku akan minta maaf. Bila orang buat salah pada aku maafkan. Jadi tidak ada rasa dendam dalam hati aku. Wah, hebat pakcik. Hebat pakcik ni. Sentiasa memaafkan. Hebat. Pakcik ada anak tak? Oh, Alhamdulillah, kata pakcik. Aku masih ada anak. Nun, di kota Baghdad. Dia sibuk dengan bisnes, tapi dia tak lupa selalu berdoa hantar Al-Fatihah kepada aku. Jadi ini cerita yang saya jumpalah dalam kitab. Saya tak pastilah cerita ni betul ataupun tidak. Tapi kalaulah betul, boleh memberikan pengajaran kepada kita bahawa jangan kita selalu bergaduh dengan orang. Supaya kubur kita akan terang nanti insyaAllah. Dan pastikan kita menghantar doa kepada ibu ayah kita. At least Al-Fatihah setiap hari kepada ibu ayah kita yang sudah meninggal. Supaya kubur mereka terang benderang, ya, di alam sana insyaAllah. Muslimin yang saya muliakan, kita sambung lagi cerita yang seterusnya. Boleh kan? Terima kasih kepada yang watching. Terima kasih kepada yang watching. Mohon share. So hari ini kita buat 3 video. Sebab yang pertama terputus, kedua terputus. Ini video live yang ketiga. Saya Ustaz Bosan, Pesuruhjaya Majlis Dakwah Negara Selangor. Muslimin yang saya muliakan, cerita yang ketiga. Ini berlaku zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Begini ya. Ada seorang murid kepada Nabi Ibrahim datang rumah dia. Ibrahim jemput Ibrahim datang rumah dia untuk kenduri kahwin. Pemuda ni dia nak kahwin, dia datang jumpa Ibrahim. Nabi Allah jemput untuk datang rumah dia kenduri kahwin. Bila kawan tadi balik, pemuda tadi balik, datanglah malaikat maut. Wahai Ibrahim, siapa tu? Itu anak muridku. Esok pagi dia nak kahwin. Kata malaikat maut, wahai Ibrahim, dia tak sempat kahwin esok pagi. Sebab malam ni dia akan mati. Ada ular di bawah rumahnya. Akan patuk dia. Akan menyebabkan dia mati. Jadi terkejutlah Nabi Ibrahim. Terkejutlah. Esok pagi Ibrahim datang rumah pemuda tadi. Sebab nak tanya khabar ni. Mati ni. Nak ziarah lah. Tengok-tengok masih ada. Dan dah berkahwin pun. Hebat ni. Hebat ni. Kata malaikat maut, mati. Tapi masih hidup. Dan kawan tadi, hidupnya sehingga umur 70 tahun. Akhirnya Ibrahim bertanya kepada malaikat maut. Wahai malaikat maut, mengapa kawan tu hidup umurnya sampai 70 tahun? Kamu kata esok pagi akan mati. Sebab ada ular. Kata malaikat maut, malam tu sebelum dia kahwin, malam tu dia infak separuh, dia sedekah separuh hartanya. Rupa-rupanya sedekah ni boleh membantu memanjangkan umur kita, tuan-tuan. Ini cerita yang saya jumpa dalam kitab. Jadi janganlah malas bersedekah. Wa mimma razaqnahu yunfiqun. Dan apa yang Allah berikan, infakkanlah, dermakanlah. Derma ni banyak cara, tuan-tuan. Online pun boleh. Yang penting niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Penting sungguh kita ni berinfak. Saya ulang balik hadis tadi. Hadis daripada Imam Al-Bahaqi dan At-Tabrani. Nabi kata, ubatilah penyakitmu dengan bersedekah. Dan belilah segala kesulitanmu, belilah segala kepayahanmu dengan bersedekah. Jadi tuan-tuan sekalian, banyakkan bersedekah dan berkat sedekah, insya-Allah kita akan umur panjang, sihat dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang saya muliakan, last kali cerita, lepas ni habis. Cerita Imrah. Saya Ustaz Bosan. Zaman Nabi ada seorang sahabat yang bernama Sya'ban. Ada setengah riwayat sebut Thauban. Mana-manalah. Ada kata Thauban, ada kata Sya'ban. Sahabat Nabi. Satu hari Nabi nak solat subuh. Di masjid lah. Nabi tengok Sya'ban belum sampai.
Nabi tunggu sekejap. Mungkin Sya'ban ni datang. Sebab dia ni tak pernah miss. Rumah dia jauh daripada masjid. 3 jam. 3 jam perjalanan. Lama. Jadi, Nabi tunggu. Tak datang. Nabi kata, kita teruskanlah. Kita teruskan kita punya solat berjemaah ni. Sebab apa? Dah lewat ni. Lepas subuh, Nabi tengok-tengok di belakang, memang absent Sya'ban ni. Tak datang solat subuh berjemaah. Pelik ni. Maka Nabi ajak sahabat-sahabat, jom kita pergi ziarah Sya'ban ni. Apa sudah berlaku? Rupa-rupanya kata isteri Sya'ban sudah meninggal. Oh, sedih Nabi. Sebab ini sahabat yang baik. Always tak penting solat berjemaah subuh. Nabi tanya, wahai isteri, Sya'ban ni ada bagi tahu apa-apa ke? Pesan apa-apa ke? Tak ada. Kecuali Sya'ban ni sebut 3 perkara. Ya Rasulullah, Sya'ban sebelum mati, semasa sakaratul maut, dia sebut 3 perkara. Kata Sya'ban, mengapa tak lebih jauh? Mengapa tak lebih jauh? Yang kedua, mengapa tak yang baru? Mengapa tak baru? Yang ketiga, mengapa tak semua? Mengapa tak semua? Ya Rasulullah, apa maksud tu? Bagi tahulah. Dah, ceritalah. Maka Nabi pun tersenyum. Nabi kata, Sya'ban ni, dah, semasa dia nak nazak tu, semasa dia sedang nazak, dah, Allah tunjukkan besarnya pahala dia ulang-alik ke masjid berjemaah. Dan bila Allah tunjuk besar pahala, kata Sya'ban, mengapa tak lebih jauh rumahku dengan masjid? Kalaulah lebih jauh, lebih besar pahalanya. Yang kedua, Nabi cerita kepada isteri Sya'ban. Sya'ban ni satu hari nak pergi masjid. Sejuk suasana. Musim sejuk. Dia pakai 2 lapis. Dalam yang baru baju, luar baju buruk. Jumpa on the way, jumpa seorang yang miskin, sejuk. Dia pun buka baju buruk dia, dia beri kepada sahabat yang sejuk. Hilang sejuk dia, hilang menggigil. Allah tunjukkan pahala besarnya bagi baju yang buruk. Kata Sya'ban, mengapa aku tak bagi yang baru? Mengapa aku tak bagi yang baru? Menyesalnya. Kalau bagi yang baru, lagi besar pahala. Sudah timbul penyesalan. Kemudian, Nabi cerita yang ketiga, ada seorang miskin, fakir, kebeluran. Tak makan lama. Datang rumah Sya'ban, minta makanan. Sya'ban ada segelas susu dan sebuku roti. Agak besar. Sya'ban kata, kamu separuh, aku separuh. Allah tunjuk besarnya pahala memberi makan kepada fakir dan miskin. Bagi separuh pun besar pahala. Kata Sya'ban, ya Allah, mengapa aku tak bagi semua makanan tu? Menyesalnya. Tuan-tuan, orang yang baik pun menyesal, tuan-tuan. Yang beramal soleh pun menyesal. Mengapa kita ni tak menyesal? Umur dah 40, umur dah 50, umur dah 60, kurang amal. Mengapa tak menyesal, tak bertaubat? Tuan-tuan sekalian, kita tak nak jadi macam gulungan. Ya Allah cerita, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kita tak nak jadi macam ahli neraka. Ahli neraka dia kata, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikanlah, balikkan kami ke muka bumi. Balikkan semula hidup ke muka bumi. Kami nak beramal soleh. Jangan menyesal kemudian. Eloklah kita beramal sebelum habisnya Ramadan ini. Bersedekahlah. Tolonglah. Bantulah. Menyesal dahulu pendapatan. Menyesal kemudian tak berguna. Pastikan bila kita beramal, kita berzikir, kita berdoa, baca Quran, berselawat, solat tarawih, tadarus Quran, insya-Allah semuanya dibuat kerana Allah, ikhlas. Insya-Allah bila kita ikhlas, timbangan amal kita akan berat. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Bila timbangan amal baiknya berat, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia akan hidup senang. Fa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amalan baiknya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka bagi dia balasan hawiyah.
Wa ma adraka ma hiya. Apa benda hawiyah tu? Narun hamiyah, iaitu api yang membakar. Jadi kalau amal baik kita kurang, ringan, api membakar kita. Tapi kalau kita dapat malam qadar, dapat fadilat malam qadar, ikhlas beribadah, berdoa, bersedekah, tolong orang, insya-Allah amalan itu akan memberatkan timbangan kita dan kita masuk syurga dalam keadaan Allah redha kepada kita dan Allah, kita berredha kepada Allah Subhanahu wa taala. Last sekali tuan-tuan sekalian, last sekali Nabi sebut, ini hadis sahih Bukhari Muslim, Nabi kata ada dua kalimat kalau kamu amalkan, Allah suka kamu, dan kamu akan diberikan syurga oleh Allah, akan beratkan timbangan kamu. Kalimatan khafifatan fil lisan, dua kalimat yang mudah disebut di lisan, tapi berat, thaqilatan fil mizan, berat pada timbangan. Dan Allah Ar-Rahman suka. Apakah benda tu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Kalau kita selalu baca subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah dan segala puji baginya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, Maha suci Allah yang power, yang besar, yang agung. Siapa baca ini, timbangan neracanya akan berat, membolehkan dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. So, muslimin yang saya mulakan, selamat beramal, teruskan amal. Kita buat baik, kita yang untung. Man amila salihan falnafsih. Siapa yang beramal soleh, sebenarnya dia yang untung. Allah tidak perlukan amal soleh kita. Kita solat, puasa, zakat, haji, umrah, zikir, Allah tak untung apa-apa. Kita ingkar, buat maksiat, berzina, minum arak, Allah tak rugi apa-apa. Kita yang rugi. Jadi teruskan beramal soleh. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Teruslah beramal soleh. Allah akan saksi, tengok segala amal kamu. Kita jumpa lagi. Saya Ustaz Abu Hassan Asy'ari. Please follow my Facebook Abu Hassan Al-Asy'ari. My Facebook Abu Hassan Al-Asy'ari. Subscribe my YouTube channel US Abu Hassan. Kita jumpa lagi, mudah-mudahan arjukum daiman fis surur was sa'adah, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Anta daiman insyaallah fi khair, fi siha wal afiyah. Ila liqa. Jumpa lagi. Terima kasih. Maaf zahir batin, tersalah kata, tersilap kata, naik motor pakai topi, habis banyak jalan kaki, salah silap, harap dimaafi, jangan simpan dalam hati. Jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan zikir. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dah masuk asar, agak-agaknya dah masuk asar. Jadi selamat menunaikan solat asar berjemaah di rumah masing-masing. Stay at home. Saya sahabat anda Ustaz Abu Hassan. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye. Jumpa lagi. Maaf saya batin. Bye. Selamat solat asar ya. Terima kasih kepada YB Yahya Azmi yang watching. Ila liqa, ma'assalamah. Bye.